Baik. Jadi tuan-tuan, jadi kata, seulang semula kata Syekh Suhaimi rahimahullah taala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud riwayat daripada Abi Hurairah, sabdanya yusyakun nas yus'aluna hatta yaqulu qailuhum haza Allahu likul khalqi faman khalaqallah fa iza qalu zalika faqulu ataupun faqulu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hampir-hampirlah oleh manusia ditanya akan mereka itu, hingga berkata oleh mereka itu, ini Allah yang menjadikan makhluk, Allah yang menciptakan makhluk, maka siapa pula yang menjadikan Allah? Kan? Jadi perkataan ni biasanya di syaitan punya kerjalah. Syaitan punya bisikan. Dia suruh kita mencari siapa yang mencipta Allah, kan? Mustahil lah kita nak cari. Ya. Jadi kalau seandainya benda itu terlintas dalam pemikiran kita, so apa yang kita nak kata masa tu? Maka kita bacalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata oleh Muhammad, Allah tu Esa, Allah tempat penumpuan kepada makhluk, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu bagi Allah. Kemudian maka naklah dia berludah dengan tiada air liu pada pihak kirinya. Maka naklah dia berludah, mana isyaratlah bersyarat berludah lah. Berludah pada sebelah kiri dia. Okey, kemudian sebanyak berapa kali tuan-tuan? Sebanyak 3 kali kita ludah. Buat isyarat lah. Syarat berludah ke kiri sebanyak 3 kali. Dan naklah dia meminta berlindung daripada syaitan. Sebab apa ni syaitan punya kerja tu? Dia bisikkan kita supaya kita mencari siapakah pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dah tahu dah yang mencipta kita ni Allah. Mencipta langit bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa pula mencipta Allah? Jadi akan timbul persoalan gitulah. Kalau berlaku itu, kita katakan, kita bacalah surah Al-Ikhlas tadilah. Surah Al-Ikhlas. Dalam surah Ikhlas itu tidak ada perasaan ikhlas pun. Tidak ada tak ayat kena ikhlas dalam surah Ikhlas? Tak ada. Tidak ada satu pun perkataan ikhlas dalam surah Ikhlas, tapi dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Tapi di situ tidak ada satu pun perkataan ikhlas. Betul tak? Ini kelebihannya ada pada Quran lah. Quran kan? Walaupun tidak ada perkataan itu, walaupun dalam surah-surah lain ada, tentang surah lain ada, bila contohnya surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan surah Al-Baqarah? Kerana ada perkataan Baqarah. Betul tak? Kemudian surah Ali Imran. Kenapa dikatakan Ali Imran? Kerana dalam surah itu terdapat perkataan Ali Imran. Betul tak? Surah An-Nisa. Kenapa dia makan An-Nisa? Kerana Quran itu berbincang berkenaan dengan perempuan. Dalam surah Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas. Tidak ada perkataan ikhlas, tidak ada pun. Betul tak? Tapi makna-makna ayat itu menjurus kepada ikhlas. Mana-mana ayat itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi menjurus kepada makna ikhlas. Ikhlas kepada Allah Taala dalam ibadah yang kita lakukan. Baik, kemudian seterusnya, jadi kalau berlaku betul kita baca surah Ikhlas dan kita berludah dengan tiada air liur kepada pihak kiri 3 kali. Dan kita minta berlindung daripada syaitan. Dan suatu riwayat daripada Ibnu Umar, sabda Nabi SAW kan, inna syaitan ya'ti halukum fayaqulu man khalaqas sama fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqal arda fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqallah fa iza wujida zalika ahadakum falyakun amantu billahi wa rasulih. Fa iza wujida zalika ahadukum falyakun amantu billahi wa rasulih. Maksudnya, inna syaitan, sesungguhnya syaitan ataupun bahasanya syaitan, ya'ti ahadakum, datang ia akan salah seorang daripada kamu.
Kemudian fayaqulu, maka lalu dia berkata, siapa yang menjadikan langit? Man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Fayaqulu, maka naklah kamu berkata, Allah, Allah yang menciptakan langit. Fayaqulu, kemudian dia berkata lagi, man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Fayaqulu, maka naklah kita kata, Allah yang mencipta. Kemudian dia berkata lagi, man khalaqal ard, man khalaqallah, siapa pula yang mencipta Allah? Dibisikan syaitan lah, syaitan punya bisikan. Siapa pula yang mencipta Allah? Fa iza wujida zalika adukum, apabila kamu dapati akan demikian persoalan tadi, kan, naklah kita kata fal yakul amantu billahi wa rasulih, naklah kita kata aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Aku beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau seandainya timbullah persoalan-persoalan begitu kan, macam tu, terdapat bisikan. Ini biasa syaitan punya bisikan lah. Dia suruh kita cari, dia suruh kita korek, dia suruh kita kaji siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil lah kita nak cari kan, tak mampulah kita nak capai, macam tu. Baik, kemudian maka bahawasanya apabila dikata demikian tu, lari ia daripadanya. Jadi kalau belakang kita sebut macam tu, amantu billah wa rasuli, aku beriman Allah dan Rasul, jawapan yang kita baca, yang kita bagi tu, maka syaitan tu pun larilah. Larilah daripada kita, daripada mengganggu kita, macam tu. Baik, maka tak kalah hasil was-was ini pada hati seseorang, maka naklah ia kerjakan seperti demikian itu, kemudian ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu, dan kembali ialah kepada Allah pada menolakkan akan dia. Masya Allah. Jadi kalau seandainya apa yang berlaku was-was dalam benda tu berlaku was-was dalam diri kita, dalam hati kita, so kita tahan daripada membuat koreksi lah, membuat koreksi, membuat kajian kepada sebagainya. Stop, mana stop situlah. Jangan kita terus, oh siapalah mencipta Allah, agak Allah Ta'ala siapa yang cipta kan. Jangan kita fikirlah benda tu, jangan kita fikir, jangan kita lepaskan, dia kata. Maka manakala hasil was-was itu pada hati seorang, maka naklah dia kerjakan seperti demikian tadi. Bacalah tadi ayat tadi, ataupun dia kata amantu billahi wa rasuli, kemudian ditahankan daripada melepaskan was-was itu sertanya pada demikian itu, dan kembali ia kepada Allah Ta'ala, menolak akan dia. Jadi mana kita rujuk semula kepada Allah Ta'ala dengan kita baca surah Ikhlas tadi yang pertama, ataupun kita baca amantu billah, kita sebut amantu billah wa rasulih, aku beriman Allah Ta'ala dengan Rasul. Dan diketahui bahawa sebenarnya syaitan itu berkehendak ia akan membinasakan agamanya dan akalnya dengan was-was itu. Jadi syaitan punya kerja, dia nak membinasakan agama kita. Dia nak wujudkan perasaan was-was. Kan saya was-was daripada syaitan kan. Diwujudkan was-was dari kita lah untuk membinasakan agama kita dan untuk membinasakan akal kita. Maka seyogianya bahawa engkau ijtihadkan pada menolak akan dia dengan engkau membimbangkan dengan yang lain, maka jangan engkau ikut akan dia. Jadi kalau seandainya benda tu berlaku pada kita tu, jangan dulu kita fikirlah, jangan kita fikirlah benda tu, kita fikir benda lain. Kita fikir benda lain, terus larikan diri pada persoalan itu, pergi kepada persoalan-persoalan yang tidak boleh menyebabkan tasyabuh, penyerupaan Allah Ta'ala dengan sesuatu gitu. Maka seyogianya bahawa engkau ijtihadkan pada menolak akan dia dengan engkau membimbangkan dengan yang lain. Dia ajaklah, Musannaf kata jangan kita fikirlah benda tu, fikir benda lain, kata Musannaf, dan jangan engkau ikut akan dia. Maka jikalau engkau ikut akan dia, dan maka demikian itu tanda kurang akal dan kurang agama engkau. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita ikut kehendak pada syaitan tadi, semaknanya ini sebagai petanda ataupun alamat kita ni kurang akal, ataupun kita ni kurang agama.
naqisul akli ataupun naqisul din, kurang agama. Dan jikalau tiada maka tanda sah iman. So mana kalau sana kita tak ikut benda tu, mana iman kita kamil lah, sempurna lah. Kalau kita tak ikut, iman kita sempurna. Kalau kita ikut benda tu, mana iman kita kurang. Dan pada satu riwayat, apabila hasillah bagi seorang itu was-was pada hatinya, maka naklah dibaca akan nama-nama ini: wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awalu dialah Allah Ta'ala yang awal, wal akhiru dan dialah Allah Ta'ala yang akhir, az-zahiru Allah Ta'ala yang zahir, mengetahui benda yang zahir, wal batin Allah Ta'ala mengetahui benda yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dianya Allah Ta'ala di atas setiap sesuatu itu alim, maha mengetahui. Jadilah ini salah satu cara lah. Pertama tadi mana ada 3 cara tu kita hilangkan benda tu. Pertama kita baca qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Yang kedua kita baca apa tadi? Amantu billahi wa rasulih. Yang ketiga kita baca wal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, tuan-tuan. Gitu. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat benda was-was tadi, maka engkau sukakan olehmu akan dia. Mana kita naklah jangan duka cita. Bila wujud masa tu persoalan berkenaan tadi, timbul perasaan was-was tadi, kita kena ubah diri kita daripada duka cita kepada suka. Daripada duka cita kepada suka, kata musannaf. Maka bila suka engkau, nescaya putuslah daripada kamu was-was itu. Kerana bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih dibenci kepada syaitan daripada suka orang mukmin. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah-tambahlah lagi was-wasnya. Macam tu. Jadi kalau seandainya kita duka cita dengan benda tu, akan bertambah lagi was-was. So kita kena ubah diri lah daripada duka cita ke terus menjadi gembira. Mana kita tersenyum kan, gembira je tu nak seronok kan. Jadi perasaan was-was tu tak akan datang lagi lah. Kerana syaitan memang tak suka orang yang mukmin ni bergembira. Suka cita. Dia kalau nak orang mukmin ni, dia nak orang mukmin ni duka cita. Tu kena daripada syaitan, tuan-tuan. Macam tu. Ini kata siapa, tuan-tuan? Kata Abu Sulaiman. Ulang semula. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Maka apabila suka kamu, nescaya putuslah daripada kamu was-was itu. Kerana bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih dibenci kepada syaitan daripada suka orang mukmin. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah lagi lah wasnya. So kalau kita duka cita, sedihnya, maka bertambah lagi was-was pada diri kita. So nak lari was-was, kita kena tersenyum. Kenalah gembira, duka cita, suka cita, macam tu. Faham kan, tuan-tuan? Baik, kemudian seterusnya, dan kata musannaf, tarul adam, sifat yang mustahil yang ketiga, iaitulah kedatangan adam. Maksudnya fana. Yang ketiga daripada mustahil atau mutala itu mendatangi tiada. Tarul adam, mendatangi tiada. Yang ini istilah lainnya fana, binasa, iaitu lawan kepada baqa. Lawan kepada sifat baqa itulah fana. Sifat baqa ialah sifat yang wajib bagi Allah yang ketiga. Pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa. Baqa kekal. Lawan baqa ialah fana, binasalah. Macam tu, fana ataupun tarul adam. Bermula berlawanan antara baqa itu setengah daripada berlawanan antara sesuatu dan yang bersamaan bagi nakidnya. Ini dikatakan sebagai musawi nakid ni. Musawi li nakid. Kan tadi saya ada cakap ada 4 pembahagian kan. Pembahagian pertama didun, yang kedua nakidun, yang ketiga musawi li nakid. Musawi li nakid, dan yang keempat iaitulah
Yang empat tadi kan, akhassu minan nakid. Akhassu minan nakid, terlebih khusus daripada nakid. Okey. Untuk sifat salbiah, lawan sifat salbiah ini dia termasuk dalam kategori musawi lin nakid. Musawi lin nakid. Okey. Kalau didun tadi maknanya sifat ia yang termasuk dalam klasifikasi didun ini ialah sifat ma'ni. Sifat ma'ni dengan lawan dia. Kemudian kalimat did nakidun. Nakidun mana lawan. Didun pun lawan juga. Tapi nakidun ini dia dimasukkan dalam itu kategori sifat salbiah dengan lawan dia. Kemudian musawi ni nakid, iaitulah sifat salbiah. Sifat salbiah dengan persaingan-persaingan sifat salbiah. Sifat salbiah dengan persaingan-persaingan sifat salbiah. Kemudian mahakhassu minan nakid, mana sifat nafsiyah dengan lawan dia. Sekarang ni kita lihat pada panak tadi, binasa. Bermula berlawanan antaranya dan antara baka itu setengah daripada berlawanan antara sesuatu dan yang bersamaan dengan nakidnya. Kerana bahawa nakid baka itu tiada baka. Nakid baka, mana lawan baka itu ialah tiada baka. Dan iaitu ain turul adam. Ain kedatangan adam, kedatangan binasa. Iaitulah fana. Iaitulah fana. Gitu. Jadi dia termasuk dalam kategori musawi lin nakid. Musawi lin nakid. Gitu. Persamaan kepada lawan dia. Dan kata masalah mumasalatuhu lil hawadis. Persamaan Allah Ta'ala bagi segala baru. Dan kata musannaf mumasalatu lil hawadis bi ayyakuna jirman ay ta'khuzahu zatahu al-aliyah qadran min al-faraq wa ayyakuna ardan bi qaumin bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi kan awaluhu huwa jihatin aw yataqayyadu bi makanin aw zamanin aw tatasfu zatuhu al-aliyah bil hawadis aw tatasibu bisigri aw kibri aw yatasibu bil a'radi bil af'al wal ahkam. Okey, artinya yang keempat daripada mustahil Allah Taala itu ialah bersamaan dengan segala baharu. Mumasalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Taala bagi yang sebaru. Jadi perkataan bersama Allah Ta'ala bagi sebaru, bagi segala baru ni ialah lawan daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat yang wajib bagi Allah yang keempat ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala baru. Lawannya mumasalatu. Mukhalafatu lawannya mumasalah. Mukhalafah mana bersalahan, mumasalah bersamaan. Kan? Bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Tengok semula, artinya yang keempat daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala ialah bersamaan dengan segala baharu, dan iaitu lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bermula berlawanan antaranya antara mukhalafatuhu hawadis itu daripada mukabalah antara sesuatu dan yang bersamaan bagi nakidnya atas aturan barang yang dahulu jua. Kerana nakid mukhalafatuhu lil hawadis itu tiada mukhalafatu lil hawadis, iaitu ain mumasalatu lil hawadis. Jadi kategori mumasalah lil hawadis ini dia termasuk dalam kategori musawi lin nakid. Musawi lin nakid. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam sifat salbiah. Lawan sifat salbiah itu dinamakan sebagai musawi lin nakid. Kan? Kan saya cakap tadi kan, bila sebut musawi lin nakid, maknanya di situ kan yang difokuskan di situ ialah sifat salbiah. Sifat salbiah dengan lawan-lawan sifat salbiah tadi. Sifat salbiah dengan lawan-lawan sifat salbiah. Gitu. Baik, jadi bermula berlawanan antaranya dan antara mukhalafatu lil hawadis itu iaitulah daripada taqabil, makna mukabalah, pertentangan. Pertentangan antara sesuatu dan yang bersamaan bagi nakidnya, bagi lawannya, antara atas aturan barang yang dahulu jua kita dah bincangkan sebelum ini. Kerana nakid lawan
mukhalafatu lil hawadis itu ialah tiada mukhalafatu lil hawadis, dan iaitu ain mumasalatu lil hawadis, ain persamaan bagi benda yang segala yang baru, ain bagi persamaan bagi segala baru. Dan ini termasuk dalam kategori musawi dan nakid, persamaan kepada lawan dia, nakid. Ketahui olehmu bahawa segala bagi yang bersamaan pada sebutan oleh musannaf itu terdapat 10 perkara. 10 perkara yang ada persamaan, yang dikatakan bersamaan ni. Yang mana bersamaan ini adalah mustahil bagi Allah. Mana 10 yang bersamaan ni, yang mustahil bagi Allah ini ada 10. Pertama, bahawa adalah ia jirim. Pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala itu jirim, mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu jirim. Yang kedua, bahawa adalah ianya arat yang berdiri dengan jirim, arat ataupun sifat yang berdiri dengan jirim. Kerana Allah Ta'ala bukannya sifat. Allah Ta'ala ada sifat tetapi dia bukan sifat. Kerana Allah Ta'ala adalah zat. Allah Ta'ala adalah zat, dia bukan sifat. Jadi ini yang dikatakan sebagai bersamaan tadi. Ini yang disebut sebagai bersamaan. Dan bersama-samaan ini tuan-tuan adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Ulang semula, ketahuimu bahawa segala bagai yang bersamaan yang disebut oleh musannaf itu 10 perkara. Yang pertama, bahawa adalah ianya Allah itu jirim. Ini mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala bukan jirim. Yang kedua, bahawa adalah ianya Allah Ta'ala itu arat. Arat mana sifat yang berdiri bagi jirim. Ini pun mustahil bagi Allah. Yang ketiga, bahawa adalah ianya Allah Ta'ala itu pada pihak bagi jirim. Pada pihak bagi jirim. Maknanya Allah Ta'ala ini berpihak. Mana pihak mana? Di atas, di kiri, kanan, bawah dan sebagainya. Ini pun mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Yang keempat, bahawa adalah Allah Ta'ala itu baginya pihak. Pihak ni sama macam tadilah. Depan, kiri, kanan, depan, belakang. Pihak lah. Pihak bagi jirim ataupun bagi Allah Ta'ala itu pihak. Dia sendiri berpihak. Itu pun mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala bukan di atas, di bawah, kiri, kanan, bawah dan sebagainya. Yang kelima, bahawa adalah yang Allah Ta'ala itu pada tempat. Adalah Allah Ta'ala itu pada tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Mustahil bagi Allah. Kemudian yang keenam, bahawa adalah yang Allah Ta'ala itu pada zaman, pada masa. Allah Ta'ala tidak ada pada masa. Yang ketujuh, bahawa adalah yang Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan segala sifat baru. Bersifat ia dengan segala sifat baru. Ini pun mustahil bagi Allah Subhanahu Taala. Yang ke-8, bahawa adalah yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan kecil. Mustahil bagi Allah bersifat dengan kecil. Dan yang ke-9, bahawa adalah dia yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan besar. Bersifat dengan besar. Ini pun mustahil bagi Allah Ta'ala. Besar ni macam besar kita lah, kan? Memang Allah Ta'ala itu bersifat besar. Bersifat Al-Azim, kan? Allah Ta'ala maha besar, kan? Tapi maha besar Allah Ta'ala itu bukan sebagaimana besar yang ada pada makhluk. Bukan sebagaimana besar yang ada pada makhluk. Macam tu. Kemudian yang ke-10, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada sesuatu perbuatan atau hukum. Ini pun mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada sesuatu perbuatan ataupun hukum yang dia laksanakan, yang dia gubal, yang dia kuat kuasakan. Apa saja hukum yang Allah Ta'ala kuat kuasakan adalah untuk kebaikan makhluk sendiri, bukan untuk Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada segala hukum hakam yang dia telah buat. Gitu. Yang ke-10, bahawa adalah ia bersifat dengan mengambil faedah daripada segala perbuatan hukum. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala juga. Dan sesungguhnya telah akan dia oleh musannaf atas ini tertib dengan katanya bi ayyakuna jiriman ay ta'khuzahu zatul aliyah qadran minal faraq. Artinya, dan bahawa adalah ia jirim, artinya bahawa mengambil oleh zatnya yang maha tinggi kadar yang lapang. Bi ayyakuna jiriman, kalau Allah Ta'ala bukan jirim. Yang jirim ialah kita. Kita adalah termasuk dalam kumpulan jirim, kan? Tapi jirim besar-besar lah. Jirim besar-besar. Dan kita mengambil kadar lapang kita.
Allah Ta'ala tidak mengambil keadaan lapang dia. Kita mengambil keadaan lapang kita. Maksudnya bila kita duduk ke satu tempat, orang tak boleh duduk kat situ. Kalau orang nak duduk, mestilah duduk di sebelah kita, di samping kita lah, di kiri, di kanan, kan, di belakang, depan dan sebagainya. Macam tu. Bi'ayakun ajriman an ta'khuzahu azzatul aliyah qadar minal faraq. Dengan bahawa adalah dia jirim, artinya bahawa mengambil oleh zatnya yang maha tinggi kadar yang lapang, dan mustahil bagi Allah Ta'ala mengambil kadar. Dan mana jirim itu tiap-tiap yang memenuh lapang, seperti batu dan kayu dan jasad sekalian binatang dan matahari dan bulan dan lainnya, sama ada dijirim itu secara murakab, secara tersusun, ataupun mufrad, secara terasing, secara tersusun ataupun murakab. Murakab ataupun mufrad, tunggal kan. Ini semua adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sebagai mumasalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Taala bagi segala yang mahrum. Ini termasuk dalam sifatnya yang mustahil bagi Allah Taala. Sekarang itulah Sultan perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung semula insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan Sultan? Baca tutup? Ada tak? Tanya pasal tangan mayang. Orang setan tu kan kau. Bila kita baca Quran dan lagi. Bukan dalam sembahyang, tak ada. Tak ada dalam sembahyang. Dia di luar sembahyang. Di luar sembahyang lah. Jadi di luar sembahyang. Tu kita baca. Maknanya kalau ada was-was di luar sembahyang, kita bolehlah meludah ke kiri kan. Begitu juga kalau seandainya kita bermimpi benda-benda buruk kan, pun kita boleh meludah ke kiri. Macam tu. Tapi dalam sembahyang tak ada pula sebut. Ada sebut Sebut tak ingat lah. Kalau seandainya wal-wal sembahyang, adakah kita disuruh meludah ke kiri? Ada tak? Tak ada kan. Setakat ni tak jumpa pula kan. Tak jumpa pula. Kita meludah kiri. Cuma ialah sebelum kita solat itu naklah kita baca antaranya surah-surah untuk isti'azah lah. Surah-surah seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, kan? Qul a'udzu birabbil falaq kan. 3 qul tu, ataupun ada biasa kadang-kadang orang biasa surah An-Nas dia orang biasa kan. Ataupun kita bacalah Qul a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, itu pun boleh juga kita baca sebelum kita mendirikan solat. Macam tu. Sebab dalam solat kan dah tak boleh dah. Mana boleh solat kita berpaling. Makruh lah kita berpaling kan. Berpaling ke kiri ataupun ke kanan ketika mengerjakan solat. Walaupun mungkin ada gangguan syaitan ke bawahnya, kita tak ada pula disuruh kita berpaling ke kiri dan meludah ke kiri. Takut nanti kena pula orang sebelah pula. Ludah-ludah kiri dah kita kena orang. Ayah terkeluar air kan kan. Tapi yang sekarang ni jarak jauh ni tu kan, masih jarak jauh Covid kan. Kita manja jauh dalam 1 meter lah. Ada tempat tu kadang tak ada 1 meter pun dia berdiri. Sebab kan kadang tempat masjid tu agak sempit kan. Jadi dia orang nak masukkan ramai jemaah, jadi dia kadang tak ada 1 meter pun dia orang buat ukuran je tengok. Kalau sini ada 1 meter tak sini? Ada kan? Sini 1 meter lah. Tak sampai 1 meter. Ada kadang tak sampai pun 1 meter pun, sebab dia nak masukkan ramai jemaah. Itulah. Okey, itulah. Ada lagi soalan? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana qutuwa al-arifin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.
Taqabbalallahu minkum la minkum taqabbal ya karim. Oh ya maaf. Awal begitu.